Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan amal soleh kita, kita memperbanyakkan amal ibadat kita kepada Allah. Khususnya kita berada pada salah satu daripada 4 bulan haram, iaitu kita berada pada bulan Muharram yang merupakan permulaan kepada 4 bulan haram. Kita sedia maklum bulan-bulan haram merupakan bulan yang digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah pula keistimewaan bulan Muharram ini ada di sana disyariatkan. Dalam hadis-hadis Nabi yang sahih menyebutkan bahawa kita digalakkan untuk memperbanyakkan berpuasa di bulan Muharram ini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tajuk yang kita akan bicarakan, yang akan kita kongsikan pada pagi ini adalah kita ingin membicarakan tentang salah satu kisah yang berlaku di kalangan Rasul-Rasul Ulul Azmi, iaitu seperti mana yang terlihat pada poster yang diberikan, yang dihebahkan berkenaan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Mengapa kisah Nabi Musa ini ingin kita bicarakan pada pagi ini? Ia sangat bersangkut paut, ada kaitan rapat peristiwa yang berlaku pada bulan Muharram ini, khususnya peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi Musa bersama dengan pengikut-pengikutnya Bani Israel, iaitu pada tanggal 10 Muharram. Hari ini alhamdulillah kita berada pada 9 Muharram 1442 Hijrah. Besok insya-Allah, jika Allah panjangkan umur kita akan berada pada 10 Muharram 1442 Hijrah. Kenapa dengan 10 Muharram itu? Baik, kita sedia maklum, ramai orang tahu bahawa 10 Muharram ini memang digalakkan. Bahkan ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berpuasa pada 10 Muharram, yang mana ibadat puasa itu dijanjikan oleh Allah seperti mana dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis riwayat Muslim contohnya menyebutkan bahawa sesiapa yang berpuasa pada 10 Muharram, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa setahun, iaitu tahun sebelumnya. Yang ini masyarakat kita alhamdulillah, siapa yang suka buat ibadat dan sebagainya, mereka sedia maklum tentang tanggal 10 Muharram ini. Orang Melayu sebut sebagai istilah Ashura. Ashura itu bahasa Arab dipanggil yang ke-10 Muharram. Apakah kaitan 10 Muharram ini dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam? Dan moga-moga
hasil daripada pengisian pendek, tazkirah pendek kita pada pagi ini boleh dapat memulakan dalam fasa yang baru, dalam norma yang baru apabila kita lalu saja bulan Muharram. Khususnya kita lalu pada tanggal 10 Muharram, bukan sekadar kita dihebahkan berkenaan dengan disunatkan berpuasa pada 10 Muharram itu, tetapi apa kata kita memulakan fasa baru kita apabila masuk 10 Muharram, kita canang-canangkan, kita viralkan, kita hebahkan, kita sebar-sebarkan kepada masyarakat tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Kenapa dengan kisah Musa tersebut? Ada apa? Apakah perkara yang berlaku kepada kisah Musa pada 10 Muharram? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca dalam kitab-kitab hadis yang sahih, contohnya dalam Sahih Al-Bukhari dan contohnya dalam Sahih Muslim, yang mana ketika mana Nabi SAW sampai ke Madinatul Al-Munawwarah, kita sudah maklum bahawa Nabi berhijrah daripada Mekah pergi kepada masuk ke dalam bumi Madinah. Okey. Ketika mana, ni dalam hadis riwayat Bukhari juga hadis riwayat Muslim, ketika mana Nabi SAW sampai ke bumi Madinah. Okey, maknanya Nabi ketika mana dia berada di bumi Madinah selepas hijrah, Nabi SAW mendapati bahawa orang-orang Yahudi di Madinah, kerana di Mekah tidak ada orang Yahudi, tetapi apabila sampai di Madinah, maka Nabi bertemu penduduk Madinah itu didiami, dihuni oleh beberapa kabilah, beberapa puak daripada Yahudi. Apabila masuk di bumi Madinah, Nabi berada di Madinah, pada 10 Muharram tersebut, Nabi mendapati orang-orang Yahudi ini, mereka menyambut, mereka merayakan 10 Muharram tersebut. Maka Nabi bertanya kepada orang Yahudi, apa yang mereka rayakan? Sebenarnya 10 Muharram ketika mana Nabi berada di Madinah tersebut, Nabi mendapati orang-orang Yahudi ini mereka berpuasa pada 10 Muharram. Mereka berpuasa pada 10 Muharram. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, ingin saya jelaskan terlebih dahulu bahawa peristiwa Nabi mendapati orang Yahudi pada 10 Muharram mereka berpuasa, sebenarnya peristiwa ini, kalau kita rujuk dalam kitab sejarah Islam, contohnya kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim, beliau mengulas, bahkan para ulama sirah mengulas, hadis yang Nabi jumpa orang Yahudi berpuasa 10 Muharram itu sebenarnya bukan masa mula-mula Nabi sampai ke bumi Madinah. Bukan. Bukan pada waktu itu. Walaupun ramai mengatakan hijrahnya pada bulan Muharram, tapi sebenarnya pada hakikat Nabi sampai ke Madinah itu adalah pada bulan Rabiul Awal. Okey, tetapi hadis yang kita nak bicarakan ini yang Nabi dapati orang Yahudi berpuasa itu adalah pada tahun yang selepasnya. Maknanya pada tahun kedua Nabi berhijrah, maknanya pada tahun kedua Nabi berada di bumi Madinah itu, pada tahun Muharram itu Nabi dapati 10 Muharram itu orang Yahudi mereka berpuasa. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka. Nabi tanya, kenapa kamu semua berpuasa? Maka antara jawapan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW, dalam riwayat Bukhari, beliau mengatakan bahawa, mereka katakan hadza, dia kata, kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Bukhari, mereka mengatakan hadzal yaumul ladzi zahara fihi Musa ala Fir'aun. Mereka mengatakan 10 hari bulan Muharram inilah hari yang Allah zahirkan kemenangan Musa dapat mengatasi Fir'aun. Dalam hadis riwayat Muslim pula disebutkan bahawa orang Yahudi mereka mengatakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, kenapa kamu berpuasa? Maka mereka mengatakan, hadza yaumun salihun. Mereka kata hari ini adalah hari yang sangat soleh.
Maknanya mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 Muharram ini adalah hari yang sangat baik, dia kata. Hari yang salih. Dalam riwayat Muslim yang lain, dalam lafaz yang lain, orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahawa 10 Muharram ini adalah hadza yaumun azimun. Hari ini adalah hari yang sangat agung, dia kata. Maknanya orang-orang Yahudi ketika mana pada tahun kedua hijrah tersebut, Nabi jumpa, Nabi mendapati mereka berpuasa 10 Muharram. Nabi bertanya, kenapa ni? Apa yang kamu sambut ni? Apa yang kamu buat? Mereka mengatakan bahawa 10 Muharram ini adalah hari kemenangan Nabi Allah Musa dapat mengalahkan Fir'aun. Bahkan dalam lafaz yang lain, mereka mengatakan hari ini adalah hari yang sangat agung. Dalam lafaz yang lain, mereka mengatakan hari ini adalah hari yang sangat baik. Okey. Kenapa mereka mengatakan hari itu adalah hari yang agung? Kenapa orang Yahudi mereka sangat merayakan 10 Muharram itu sampaikan mereka mengatakan hari ini adalah hari yang soleh? Kerana pada 10 Muharram tersebut, dalam hadis tersebut diperincikan lagi, mereka mengatakan bahawa hari tersebut adalah hadza yaumun najjallahu bani Israel min aduwwihim fasamahu Musa. Baik. Hadis ini dalam hadis riwayat Muslim ini, orang-orang Yahudi mereka memperincikan lagi kenapa hari itu hari mereka berpuasa. Kenapa hari itu mereka mengatakan hari yang salih, hari yang sangat baik, hari yang sangat agung. Maka mereka menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa hari ini adalah hari Nabi Musa, Bani Israel diselamatkan oleh Allah daripada musuh-musuh mereka. Dalam lafaz riwayat Muslim yang lain, orang Yahudi mengatakan na'anjallahu fihi Musa wa qaumahu, iaitu Nabi Allah Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah daripada Fir'aun. Daripada hadis ini, kita semua sedia maklum, Nabi Musa bersama Bani Israel, mereka telah terselamat dikejar oleh Fir'aun dengan tentera-tenteranya dapat menyeberangi Laut Merah. Sebenarnya peristiwa itu dia berlaku pada 10 Muharram. Untuk kuatkan lagi fakta ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang kita bacakan, yang saya bacakan tadi adalah hadis riwayat Bukhari, juga hadis riwayat Muslim. Kalau kita membelit, kita buka, kita rujuk dalam hadis tentang Nabi bertanya kepada orang Yahudi, kenapa mereka berpuasa 10 Muharram? Mereka menjawab bahawa hari ini adalah hari peristiwa. Mereka mengingati peristiwa, mengimbau kembali kisah bagaimana Nabi Musa bersama dengan Bani Israel, mereka terselamat daripada dikejar oleh Fir'aun. Hadis ini, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meletakkan hadis ini di bawah bab. Maksudnya, kalau kita nak tahu hadis ini bab apa, Al-Imam Al-Bukhari dengan kebijakan dia, beliau meletakkan hadis yang orang Yahudi berpuasa 10 Muharram itu, dia meletakkan di bawah bab, dia letakkan di bawah bab beberapa ayat. Maknanya Imam Bukhari ni, dia pilih bab, dia kadang-kadang dia tulis tajuk. Tapi pada bab ni, hadis ini diletakkan di bawah bab, diletakkan ayat Quran. Bab tu adalah ayat Quran. Ayat Quran yang Al-Imam Al-Bukhari pilih untuk dijadikan nama bab untuk letak hadis ini, dia ambil ayat surah Taha, surah nombor 20, ayat 77 hingga 78, muka surat 317 kita boleh jumpa ayat surah Taha, ayat 77 hingga 78. Kita sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita belajar, kalau siapa yang belajar Al-Quran, dia biasa mengikuti kelas-kelas tadabbur Al-Quran, mereka akan tahu bahawa surah Taha ini, nama lain surah Taha adalah surah Musa. Bermakna Al-Imam Al-Bukhari, dia letak hadis yang telah pun kita bacakan tadi di bawah bab, dipilih satu ayat Quran, iaitu ayat 77 hingga 78 surah Taha, lepas dibawa ayat cerita tentang Musa, yang dia bawa lari Bani Israel pada waktu malam
Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa supaya dia membelah laut itu. Ayat dalam surah Taha ini, ayat tu cerita tentang Musa yang dia bawa keluar secara diam-diam Bani Israel daripada Mesir nak pergi kepada Baitul Maqdis. Berlaku pada waktu malam. Jadi, ayat ini secara jelas menunjuk kisah Musa membawa Bani Israel keluar daripada Mesir, bawa diam-diam daripada jajahan, daripada menjadi hamba kepada Firaun, bawa keluar pada waktu malam. Yang ini, ayat ini surah Taha ayat 77. Ayat ini, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan di bawah, dia pilih bab, dipilih ayat tersebut, kemudian di bawah bab itu dia letakkan hadis yang kita cerita tadi, yang ketika mana pada tahun kedua Hijrah, pada bulan Muharram, Nabi bertanya kepada orang Yahudi apa yang mereka buat pada 10 Muharram tersebut. Untuk kuatkan lagi fakta ini, tuan-tuan dan puan, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis yang sama juga di dalam bab lain. Bab lain ini Al-Imam Al-Bukhari memilih satu ayat, iaitu ayat nombor 90 dalam surah Yunus, surah yang ke-10, surah Yunus surah yang ke-10, tuan-tuan dan puan-puan. Pada muka surat 219 boleh jumpa surah Yunus ayat 90. Maknanya Al-Imam Al-Bukhari, cara dia nak letakkan hadis tu berkaitan dengan apa? Dipilih bab, lepas tu dipilih ayat Quran. Ayat Quran itu adalah ayat nombor 90 surah Yunus. Kalau kita baca surah Yunus ayat 90, Allah menceritakan tentang kisah Bani Israel dibawa keluar oleh Allah untuk seberang Laut Merah, dikejar oleh Firaun dengan tentera-tenteranya. Ini bermakna hadis yang kita baca tadi itu 10 Muharram tadi itu memang tidak dapat disangkal, memang tidak dapat dinafikan. Ia dikaitkan dengan peristiwa Nabi Allah Musa dikejar oleh Firaun dengan tentera-tenteranya, yang Nabi Musa menggunakan mukjizat tongkat yang Allah beri kepada beliau, maka beliau telah pun membelah laut itu menjadi dua. Dan peristiwa itulah sebenar-benarnya, mengikut riwayat hadis Bukhari dan riwayat Muslim, ia berlaku pada 10 Muharram pada tahun Nabi Musa lah. Bermakna 10 Muharram saja, maksud saja 10 Muharram, orang-orang Yahudi mereka akan berpuasa 10 Muharram itu. Dan sebenarnya bukan orang Yahudi saja berpuasa. Sebenarnya Nabi Musa sendiri berpuasa pada 10 Muharram. Kenapa Nabi Musa apabila dia masuk 10 Muharram, mereka berpuasa? Tuan-tuan dan puan-puan, ibadat puasa ni adalah ibadat orang-orang dulu. Mereka berpuasa. Nabi Musa berpuasa, antaranya apabila masuk 10 Muharram, Nabi Allah Musa berpuasa. Boleh rujuk dalam hadis riwayat Muslim. Bahkan di riwayat Muslim menyebutkan bahawa Nabi Musa berpuasa sebagai tanda apa? Hadis menyebutkan fasamahu Musa syukran fanahnu nasumuhu. Pada 10 Muharram, Nabi Allah Musa dia berpuasa. Kenapa dia berpuasa? Adalah sebagai tanda bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala telah menyelamatkan beliau bersama dengan pengikut-pengikutnya daripada Bani Israel, bawa keluar daripada Mesir pergi ke Baitul Maqdis. Berjayanya Nabi Musa diselamatkan dilemaskan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah daripada dikejar oleh Firaun dengan tenteranya pada 10 Muharram itu. Maka pada 10 Muharram itulah Nabi Allah Musa mengenang peristiwa tersebut, maka beliau berpuasa pada 10 Muharram itu. Maka orang-orang Yahudi, Bani Israel, apabila masuk 10 Muharram, mereka berpuasa pada hari itu. Bahkan dalam satu riwayat Muslim, mereka mengatakan apabila Nabi tanya soalan tersebut, mereka mengatakan kenapa mereka berpuasa? Mereka mengatakan fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Mereka mengatakan kami puasa 10 Muharram ini adalah untuk mengagungkan peristiwa tersebut. Ini maknanya setakat ini hampir dekat 20 minit ini kita telah pun mengetahui bahawa di sebalik berpuasa 10 Muharram setiap tahun ini,
ia ada kaitannya dengan kisah, dengan peristiwa Nabi Allah Musa alaihi salam berjaya menyeberangi Laut Merah setelah dikejar oleh Firaun bersama dengan tentera-tenteranya. Lepas Nabi tahu cerita tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teruslah berkata kepada orang-orang Yahudi ketika itu. Nabi mengatakan bahawa Nabi kata, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Itu dalam riwayat Muslim. Nabi kata apa? Oh, kalau macam tu, kata Nabi, aku ni lebih berhak. Aku ni lebih berhak daripada kamu dengan Musa. Maknanya Nabi kata, kalau kamu pengikut Musa pun, kalau kamu Bani Israel ada susur galuh ni, ada kaitan keturunan Musa, kamu pun puasa, kata Nabi, aku lagi layak lah, aku lagi sepatutnya lah lebih berhak merayakan, maksudnya mengingati kisah Musa untuk berpuasa daripada kamu. Daripada hadis itulah Nabi mengatakan kepada para sahabat, dalam hadis mengatakan, maka Nabi fasamahu, Nabi berpuasa, dan Nabi memerintahkan para sahabat berpuasa. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi mengatakan kepada orang Yahudi ketika itu, Nabi kata, nahnu aula bi Musa minhum. Nabi kata, aku lebih aula, aku lebih utama dengan Musa daripada mereka. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini kita mendapati bahawa antara sebab kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh berpuasa pada 10 Muharram, disunatkan berpuasa sehingga dianjurkan berpuasa, fadilat dia menghapuskan dosa setahun, rupa-rupanya antara sebabnya adalah dikaitkan mengingati juga kisah Nabi Allah Musa yang merupakan Rasul, yang merupakan Rasul-Rasul di kalangan para Rasul yang mereka berpuasa. Maknanya di antara sebab kenapakah Nabi SAW memerintahkan berpuasa pada 10 Muharram adalah kerana untuk merayakan, untuk menyambut, untuk menandakan rasa syukurnya mengingati kisah Musa yang telah berpuasa pada 10 Muharram. Orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Nabi kata, kami lebih layak daripada kamu untuk berpuasa pada 10 Muharram. Maka oleh sebab itulah Nabi berpuasa pada 10 Muharram. Dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, kita tahu dah cerita tersebut. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya memperincikan sedikit maklumat berkenaan dengan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, izinkan saya untuk menerangkan secara lanjut tuan-tuan dan perempuan, video ni macam ada trouble. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung InsyaAllah semua itu adalah tugaan kita di bulan Muharram. Baik, alhamdulillah setakat ini kita mendapat maklumat bahawa rupa-rupanya 10 Muharram ini ada kaitan tentang kisah Nabi Allah Musa yang berjaya pada menyeberangi laut apabila dikejar oleh Firaun. Jadi maknanya dia punya pelajaran dia adalah apabila masuk 10 Muharram ni sepatutnya bukan sekadar kita kempen, bukan sekadar kita seru orang supaya berpuasa sunat sahaja, tetapi sebaik-baiknya apa kata kita buat perubahan. Apabila masuk dia 10 Muharram, kita ingatkan masyarakat kita, kita ingatkan orang di luar sana, kita ingatkan keluarga kita ingatkan anak murid kita ingatkan sesiapa pun generasi-generasi kita supaya mereka boleh mengimbau kembali mengenang kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam.
Supaya apa? Supaya cerita kisah Musa ini tidak mati. Kisah Nabi Musa ni jangan sampai masyarakat kita, bahkan generasi-generasi kita, mereka tak tahu sebenarnya kisah Nabi Allah Musa ini. Jadi apa yang boleh kita lakukan apabila masuknya 10 Muharram? Kita selangi, maknanya kita iringi bukan sekadar kempen orang berpuasa, tetapi kita juga mengingatkan, mengimbau kembali, mengenang kembali bagaimana kisah Musa berjaya menyeberangi Laut Merah, dikejar oleh Firaun, iaitu pada tanggal 10 Muharram. Moga-moga kita semua mendapat manfaat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tuan-tuan dan puan ingin mengetahui tentang kisah Musa dikejar oleh Firaun, dia boleh bawa Bani Israel keluar bersama-sama dengan beliau. Antara ayat yang bolehlah dijadikan rujukan, ayat dia, tuan-tuan dan puan mungkin boleh buat catatan, iaitu surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, ayat 52 sampai ayat nombor 67, muka surat 369 hingga 370. Saya ulang balik semula. Satu ayat, satu surah yang bolehlah kita rujuk untuk tahu cerita macam mana Nabi Musa bawa keluar Bani Israel secara diam-diam pada waktu malam. Kemudian tiba-tiba Firaun tahu Nabi Musa bawa keluar Bani Israel keluar pada waktu malam tu. Maka Firaun mengerahkan dengan segala tenaga yang ada, dia mengumpulkan tentera-tenteranya untuk kejar Musa tu. Dan kalau tuan-tuan nak tahu cerita dia, tuan-tuan rujuk surah yang saya sebutkan. Surah apa? Iaitu surah Syu'ara, surah nombor 26 di dalam Al-Quran. Ayat 52 sampai 67, muka surat 369 hingga muka surat 370. Kalau tuan-tuan dan puan baca kisah tersebut, tuan-tuan akan dapat satu cerita yang menarik, yang mana kalau kita baca cerita tu, Nabi Musa sebenarnya dia keluar pada waktu malam. Firaun, dia tahu Nabi Musa keluar pada waktu malam tu, dia mengerahkan tenteranya pada waktu malam, kumpulkan tentera-tentera dia, seberapa banyak tentera dikumpul untuk kejar Musa, dan akhirnya Firaun dapat mengejar Musa, dapat jumpa Musa, iaitu pada waktu matahari terbit. Pada waktu matahari terbit. Kalau tuan-tuan nak tahu fakta ini, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah yang telah pun saya sebutkan. Contohnya pada ayat nombor 60, surah Asy-Syu'ara tu, Allah mengatakan fa'atba'uhum musyriqin. Firaun ni dia dapat kejar Musa yang keluar waktu malam tu adalah pada waktu subuh. Maknanya ketika matahari terbit, maknanya ketika matahari terbit, lepas subuh tu matahari terbit tu, Nabi Allah Firaun dia dapat jumpa Musa dengan Bani Israel dah hampir-hampir nak pergi ke Laut Merah. Dan memang Nabi Allah Musa, kalau kita baca sejarah dia nak bawa keluar untuk pergi ke mana? Untuk pergi ke Baitul Maqdis. Pada ketika matahari terbit itulah bertemunya Firaun dengan bertemunya Musa secara berhadapan pada waktu ketika mana? Ketika matahari terbit. Nak tahu cerita ini, tuan-tuan dan puan kena rujuklah terjemahan ayat ataupun baca tafsiran ayat surah Syu'ara ayat 52 sampai 67, surah yang ke-26, muka surat 369 hingga muka surat 370. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya melanjutkan lagi maklumat tentang Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Untuk cerita kisah Musa ni tuan-tuan, 1 jam tak cukup tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Musa ni lah Rasul yang kisah dia tu bertaburan pada banyak-banyak surah di dalam Al-Quran. Kalau kita tengok nama Musa tu sendiri disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, disebut sebanyak hampir 136 kali. Ada pada 34 surah. Kalau tuan-tuan berminat ataupun sebenarnya bukan berminat, ada memang kena baca pun. Memang kena belajar kisah para nabi ni. Contohnya kisah Musa, tuan-tuan boleh rujuk. Ada 20 surah yang memuatkan, yang membicarakan tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Kalau ada kesempatan nanti, insya-Allah saya akan sebutkan ke-20 surah tersebut dengan ayat-ayatnya. Maknanya Nabi Musa ni, untuk ulas
Dalam tempoh 1 jam ni memang tidak mencukupi, tetapi kita berikan pengenalan saja. Moga-moga walaupun kita tak cerita secara panjang lebar, tetapi kita mendapat satu maklumat bahawa apa kata kita buat satu perubahan apabila masuknya setiap bulan Muharram, khususnya pada 10 Muharram, bukan sekadar kita nak berpuasa, tetapi kita mengingatkan di mimbar-mimbar masjid, di kuliah, di masjid, di surau-surau, di mana-mana kita kena war-warkan, kita kena imbau kembali cerita semula kisah perjuangan Nabi Allah Musa yang dikejar oleh Firaun. Kerana apa? Kerana kisah itu dia menunjukkan tentang apa? Sebab kita sedia maklum, Nabi Musa yang lemah bersama Bani Israel yang tidak ada tentera yang ramai, tidak ada apa-apa, tetapi mereka terselamat daripada orang-orang yang sombong dan bongkak seperti mana Firaun. Moga-moga kisah ini anak-anak zuriat-zuriat akan datang, mereka ini tahu dan mereka ingat kisah Musa, dan semoga Musa menjadi menjadi contoh dan teladan kepada masyarakat kita. Kalau kita tak mulakan, kalau kita tak buat perubahan, kita bimbangi, kisah-kisah ini tidak diceritakan sehingga kan anak-anak kita pun tak tahu cerita kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada masa lagi. Sekarang kita dah mencapai melalui 31 minit, dekat 31 minit, hampir 20 saat. Depan saya ni saya tak nampak gambar saya. Moga-moga tuan-tuan nampaklah saya tu. Yang paling penting tak nampak muka tak apa. Yang penting boleh mendengar suara saya. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, untuk pengisian yang terakhir sekali, izinkan saya menyebut ringkasan. Ringkasan kisah Musa ni. Kalau orang tanya, kenapa kisah Musa ni banyak pada surah-surah di dalam Al-Quran? Kenapa kisah Musa ni selalu sangat diulang-ulang di dalam Al-Quran? Baik, izinkan saya untuk menyebutkan ada 9 ciri ataupun ada 9 kriteria kenapa Nabi Musa ni kisah dia banyak diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ada 9 ciri. Okey, saya harap kalau tuan-tuan sempat catit, tuan-tuan buat catatan. Baik, 9 ciri ini, ciri pertama ataupun kriteria yang pertama, kenapa Nabi Musa ni kisah dia banyak bertaburan dalam surah-surah di dalam Al-Quran. Okey, ciri yang pertama, Nabi Musa dia berhadapan dengan manusia yang paling durhaka kepada Allah di muka bumi, iaitu Firaun. Okey, paling mudah dia begini. Okey, ke-9 ciri ni, semua maklumat ni ada dalam surah Asy-Syu'ara. Okey, maknanya kalau buka surah Asy-Syu'ara, buka surah Asy-Syu'ara surah yang ke-26, okey, dan surah yang ke-26 tu tetap akan jumpa maklumat dalam surah Asy-Syu'ara itu, ciri-ciri kisah Nabi Musa ni. Maknanya dalam surah Asy-Syu'ara tu tuan-tuan akan jumpa ada 9 ciri kenapa Nabi Musa ni cerita dia banyak di dalam Al-Quranul Karim. Okey, surah Asy-Syu'ara ayat berapa saya akan sebutkan. Okey, ciri pertama, Nabi Musa ni orang yang dia nak dakwah tu, dia berhadapan dengan orang yang paling durhaka di muka bumi, iaitu Firaun. Ini satu. Ciri yang kedua, dalam banyak-banyak rasul yang Allah utus, Nabi Musa ni adalah rasul yang sangat takut. Dia sangat takut. Tuan-tuan, normal tuan-tuan, kalau nak berhadapan dengan orang zalim ni, normal takut. Kan, kita nak dakwah orang pun takut nak cakap, apatah lagi nak jumpa dengan Firaun. Maka Nabi Musa ni adalah rasul yang dia mempunyai rasa takut. Takut dia tu berbeza dengan takutnya rasul-rasul yang lain. Contoh, Nabi Musa ni perasaan takutnya banyak. Yang ini tuan-tuan boleh jumpa, tuan-tuan boleh temui dalam ayat yang ke-12 dalam surah Syu'ara. Allah kata apa? Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku takut bahawa mereka akan mendustakan aku. Itu ayat yang ke-12. Okey, ciri yang ketiga. Kenapa Nabi Musa ni dia jadi takut, tuan-tuan? Kenapa dia takut sangat? Sedangkan dia Rasul. Tuan-tuan, Rasul ni pun manusia. Mereka ada hati dan perasaan. Mereka takut nak jumpa Firaun. Sebab apa, tuan-tuan? Okey, ini ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, Nabi Allah Musa ni, kenapa dia takut sangat nak jumpa Firaun ni? Sebenarnya Nabi Allah Musa, dia pernah melakukan kesalahan kepada Firaun. Dia pernah melakukan kesalahan kepada kaumnya Firaun. Apa kesalahan dia? Kita semua sedia maklum. Nabi Allah Musa pernah melakukan pembunuhan kepada kaum
Firaun. Ayat ni tuan boleh jumpa pada ayat yang ke-14 dalam surah Syu'ara. Ayat 14 surah Syu'ara, Allah mengatakan, "Walahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun." Dan Allah mengatakan, mereka juga ada mengemukakan satu tuduhan jenayah terhadapku. Oleh itu, aku takut mereka akan membunuh aku. Maknanya, Nabi Musa ni kenapa dia takut sangat nak jumpa Firaun? Kerana beliau ada kesalahan jenayah. Jenayah apa? Bukanlah jenayah Nabi Musa bersalah. Tetapi, Nabi Allah Musa ada kes yang dia telah lakukan kepada kaum Firaun. Ni kita semua sedia maklum. Itu ciri ketiga. Ciri yang keempat, Nabi Musa ni pula, kenapa dia ni rasul yang banyak diulang-ulang ceritanya? Nabi Allah Musa ni tuan-tuan, di antara yang ada pada Musa ni kan, lidahnya kurang lancar dan dadanya sempit sangat. Dia rasa macam sempit dadanya dan kurang lancar untuk dia mendakwah kepada Firaun. Sebab nak dakwah ni perlukan lidah yang lancar, perlukan cakap yang fasih, perlukan perlukan pandainya berhujah, lancar percakapan. Tapi Musa ni kita sedia maklum akan sedikit kelemahan pada lidahnya yang ketika kecil dia telah memilih untuk makan api. Semua orang tahu cerita tersebut. Maka Allah menyebut ciri yang keempat ni pada ayat nombor 13. Nabi Allah Musa kata apa? Dia kata, "Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun." Nabi Musa kata, dan sempitnya dadaku. Dia kata, aku bimbang dia kata, dan tidak lancar lidahku. Lepas tu dia minta kepada Allah supaya hantarkan Harun. Itu 4 ciri antara ciri-ciri yang menyebutkan kehebatan, menyebutkan kenapa Musa ni ceritanya banyak diulang-ulang dalam Quran. Kemudian kita pergi kepada ciri yang kelima. Ciri yang kelima ataupun kriteria yang kelima, Nabi Musa ni dia punya ciri dakwah dia. Nabi Musa ni dia bukan sekadar kena dakwah kat Firaun tu. Dahlah Firaun tu zalim. Dahlah Firaun itu, dahlah Musa pernah melakukan kesalahan, ada kes dengan Firaun. Dahlah Musa ni lidah dia kurang lancar untuk dia berdakwah. Lepas tu takut dia tu lain macam, dia takut. Kemudian Allah mengatakan pada ciri yang kelima, Nabi Allah Musa ni dia ada satu tugas yang berat. Tugasnya apa tuan-tuan? Dia kena membebaskan, membawa keluar Bani Israel daripada Firaun. Nabi Musa tak ada apa-apa peralatan. Dia tidak ada pengikut-pengikut, dia tidak ada apa-apa, kita panggil aset dan sebagainya, dan dia diperintahkan untuk bawa keluar Bani Israel, keluar daripada Mesir. Kalau Musa lari seorang-seorang saja tak apa, tapi ni Musa kena membawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Yang ini Allah sebut dalam surah Syu'ara ayat 15 hingga ayat 17. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Syu'ara ayat 15-17 ni, tu tak akan jumpa ciri yang kelima itu. Apa ciri dia? Dia kena membebaskan Bani Israel daripada Firaun. Kan berbeza dengan kisah-kisah Rasul-Rasul yang lain. Kalau Rasul-Rasul yang lain, penduduknya duduk di situ saja, nak turun azab baru bawa keluar. Tetapi kisah Musa dia bawa keluar Bani Israel daripada menjadi hamba menjadi hamba kepada Firaun. Yang ini boleh rujuk pada ayat 15 hingga 17 surah Syu'ara. Kalau kita baca ayat 17 tu Allah mengatakan, an arsil ma'ana Bani Israel. Nabi Musa kata apa? Bebaskanlah kaum Bani Israel pergi bersama dengan kami. Okey. Kemudian ciri yang keenam, Nabi Allah Musa ni pula bukan sekadar itu. Nabi Allah Musa dia diancam untuk dipenjarakan. Nabi Allah Musa diancam untuk dipenjarakan. Boleh rujuk pada ayat nombor 29 surah Asy-Syu'ara. Yang mana Firaun kata pada ayat nombor 29, dia kata apa? Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Firaun kata apa? Sekiranya jika engkau menyembah Tuhan selain aku, sudah tentu aku akan menjadikan engkau daripada orang yang dipenjarakan. Kemudian ciri yang ketujuh, Nabi Allah Musa ni juga dia bukan sekadar diugut untuk dipenjarakan. Nabi Allah Musa ini juga dia bukan berhadapan, bukan sekadar untuk dipenjarakan, dia juga telah diancam untuk dibunuh.
Diancam bunuh itulah yang Nabi Musa dikejar oleh Firaun sehingga sampai ke Laut Merah itu. Maknanya Firaun ni tak cukup nak mengancam dengan mempenjarakan, dia juga membuat satu usaha untuk membunuh Musa. Yang ini tuan-tuan boleh rujuk juga dalam surah Syu'ara ayat nombor 60 dengan ayat nombor 61. Kemudian ciri yang berikutnya Nabi Allah Musa ni, kenapa dakwah dia ni menjadi, kenapa disebut-sebut namanya dalam Al-Quranul Karim, Nabi Allah Musa ni juga tuan-tuan dan puan, beliau bukan sekadar berhadapan dengan Firaun sahaja, tetapi Nabi Allah Musa dia juga terpaksa berlawan, dia juga terpaksa berhadapan dengan penyihir-penyihir yang mahir yang ada di zaman Firaun. Yang ini boleh dijumpai pada ayat 37 sehingga ayat nombor 42 surah Asy-Syu'ara. Maknanya Nabi Musa ni bukan dia berhadapan dengan Firaun sahaja, tetapi dia terpaksa berhadapan dengan penyihir-penyihir yang terlatih, yang dipilih oleh Firaun. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ciri yang terakhir Nabi Allah Musa ni, apa dakwah dia? Kenapa ceritanya banyak diulang dalam Quran kan? Kerana Nabi Musa ni dia juga berhadapan dengan kekurangan, kita panggil kekurangan aset, kekurangan fasiliti untuk dia dakwah, yang mana Firaun ini dia menggunakan segala bantuan media massa dalam berdakwah nak lawan Musa tu. Firaun ni dia mempunyai segala bantuan media massa. Dia ada tentera-tentera dia, dan dia ada wallahu alam apakah bantuan alat komunikasi yang digunakan oleh Musa, oleh Firaun, tapi Al-Quran menceritakan Firaun ni dia pandai, dia ada orang upahan dia, dia ada tentera-tentera dia. Berbeza dengan siapa? Berbeza dengan Musa. Kalau berhadapan dengan seorang raja saja tak apa, kan, berhadapan dengan orang-orang yang tidak ada tentera mungkin taklah seberat Musa. Yang Musa ni masya-Allah tuan-tuan, dahlah ada kes dengan Firaun, lidah pula tidak lancar, kemudian pula kena bebaskan, kena bawa sekali keluar Bani Israel, kemudian diancam untuk dipenjarakan, diancam bunuh, kemudian Nabi Musa kekurangan, tidak ada apa-apa alat-alat bantuan untuk bantu dia, dan tidak seperti mana Firaun yang menggunakan media massa. Yang ini tuan boleh rujuk pada ayat nombor 53 hingga ayat nombor 56. 53 sampai ayat nombor 56. Ini bermakna apa yang 9 ciri yang saya sebutkan ini adalah ringkasan kepada kisah Nabi Allah Musa. Kalau tengok poster tu kan kisah Nabi Musa. Nak belajar pasal Musa ni memang tak cukup 1 jam tuan-tuan perempuan. Tapi sekurang-kurangnya pada pagi ni kita dapat mengetahui tentang sebab ataupun ciri-ciri kenapa Nabi Musa ni ceritanya banyak diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Antara sebabnya adalah 9 ciri tersebut. Dia ada banyak sebab-sebab yang lain lah, tapi salah satunya yang 9 ciri itu. Kalau sebab-sebab yang lain tu banyaklah. Kenapa Nabi Musa ni ceritanya banyak disebut dalam Quran? Ada banyak ciri, ada banyak sebab. Tapi antara sebab-sebab yang dapat saya kongsikan, maklumat itu semuanya ada dalam surah Asy-Syu'ara. Dan dalam Syu'ara itulah kita akan dapat maklumat bagaimana cerita Nabi Musa membawa keluar Bani Israel secara diam-diam pada waktu malam, jumpa dengan Firaun di tepi laut. Akhirnya Firaun kejar, Nabi Musa mengambil tongkatnya, kata Allah, Nabi Musa memukul dengan tongkatnya, maka laut itu menjadi terbelah menjadi 2 dan mereka boleh lalu dengan Bani Israel. Akhirnya Firaun, apabila Musa dengan Bani Israel berjaya seberang laut itu, Firaun itu telah ditimpa, telah dilemaskan oleh laut yang besar itu. Pada ketika itulah Firaun baru nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena rujuk dalam surah Yunus seperti mana yang ayat yang telah pun saya sebutkan. Peristiwa itu dalam sejarah ia berlaku pada 10 Muharram. Apabila Nabi Musa masuk saja 10 Muharram yang berikutnya, Nabi Allah Musa dia berpuasa pada 10 Muharram. Dan selepas Nabi Musa ni dah tak ada pun, dah wafat, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka ingat kisah 10 Muharram itu, maka mereka pun berpuasa. Sampailah mereka berada di Madinah. Pada tahun yang kedua Nabi masuk Madinah,
Nabi jumpa, Nabi tengok orang Yahudi berpuasa, maka Nabi tanya kepada mereka, maka mereka menjawab, dan itulah jawapan yang kita tahu seperti mana yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah tanggal 10 Muharram Nabi menyuruh para sahabat berpuasa, tetapi bagi mengelakkan supaya sama macam Yahudi berpuasa, sebab Yahudi berpuasa 10 Muharram saja. Sebab itu Nabi menganjurkan kepada para sahabat supaya berpuasa pada satu hari sebelumnya seperti hari ini. Bermakna kalau siapa nak puasa 10 Muharram besok hari Sabtu, maka hari ini dia kenalah berpuasa pada 9 Muharram. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya tutup cerita tentang ini, sebenar-benarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, puasa 10 Muharram ini juga sebenarnya bukan dilakukan oleh Yahudi je sebenarnya. Sebenarnya sebelum Nabi masuk ke bumi Madinah pun, sebelum Nabi hijrah, sebenarnya orang-orang Arab jahiliah 10 Muharram mereka pun sebenarnya telah berpuasa. Maknanya semasa Nabi berada di Mekah sekalipun, sebelum Nabi hijrah pergi ke Madinah, sebenarnya orang jahiliah ni telah berpuasa sebenarnya pada 10 Muharram. Kalaulah ada orang bertanya, macam mana boleh tahu begitu? Apakah faktanya? Apakah dalil dan hujahnya? Tuan-tuan boleh buka dalam riwayat Bukhari, buka dalam riwayat Muslim. Tuan-tuan akan dapati bahawa dalam hadis itu menyebutkan pada zaman jahiliah dulu orang Quraisy mereka berpuasa pada 10 Muharram itu. Ini bermakna Nabi dia tahu pasal puasa Muharram 10 Muharram ni bukan ketika Nabi sampai kat Madinah tu saja, bukan. Sebenarnya masa Nabi kat Mekah ni pun Nabi dah tahu dah orang jahiliah itu berpuasa. Para ulama mengulas kata boleh baca ulasan, contohnya ulasan Abu Abbas Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim. Dia kata orang Quraisy ini berpuasa pada 10 Muharram tu kerana mereka mengikut ajaran-ajaran Ismail dengan ajaran Ibrahim dan Ismail. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini memberi makna apa? Sebenar-benarnya sebelum Nabi sampai ke Madinah, Nabi sudah pun mengetahui tentang puasa pada 10 Muharram itu. Dan sebenarnya Nabi berpuasa. Tetapi apabila berhijrah, Nabi lagi menguatkan, menekankan supaya para sahabat berpuasa. Dan itulah puasa yang wajib, yang mula-mula yang para sahabat berpuasa pada 10 Muharram. Apabila turunnya kefarduan berpuasa bulan Ramadan, maka puasa 10 Muharram itu menjadi sunat. Maknanya puasa yang mula-mula mereka berpuasa adalah puasa 10 Muharram. Apabila turunnya kefarduan berpuasa penuh bulan Ramadan, turunnya ayat berpuasa bulan Ramadan itu, maka puasa 10 Muharram ini dia menjadi pilihan. Siapa nak puasa dia boleh puasa, siapa tak nak puasa dia tidak perlu berpuasa. So kurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat mengetahui sejarah asal usul berpuasa pada 10 Muharram, dan alhamdulillah kita juga dapat mengetahui tentang rupa-rupanya 10 Muharram itu adalah hari peristiwa Firaun telah lemas di dalam Laut Merah seperti mana yang telah pun kita sebutkan. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah 48 minit 30 saat. Berikan saya masa lebih kurang dalam 2 hingga 3 minit sikit saja lagi untuk berkongsi pada tuan-tuan dan puan tentang surah-surah di dalam Al-Quran yang ada memuatkan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Saya akan ulang 2 kali saja tuan-tuan dan puan ya. Sebab saya pun ada urusan yang perlu diselesaikan. Okey, saya sebutkan 20 surah tu. Tak apa, kalau tak sempat nanti boleh view balik video live kita pada pagi ini. Okey, surah yang pertama Suratul Baqarah ayat 51 sampai 61. Ayat mudahnya begini, ayat 51 sampai 71 Suratul Baqarah. Kemudian surah yang kedua Suratul Maidah ayat 20 sampai ayat 25. Surah Maidah ayat 20 sampai 25. Kemudian surah yang ketiga Suratul Al-A'raf ayat 3, ayat 1, paling mudahnya surah Al-A'raf ayat 1 sampai ayat nombor 160. Boleh baca dah dalam tu. Cari kisah Nabi Allah Musa. Kemudian surah Yunus, surah yang keempat surah Yunus pada ayat nombor 75 sampailah ayat nombor 89. Surah yang kelima surah Hud ayat 97, 96 sampai 97.
Kemudian surah Ibrahim ayat 5 sampai ayat 9. Surah Al-Isra ayat 101 sampai 104. Suratul Kahfi ayat 60 sampai 82. Kemudian surah ke-9 surah Maryam ayat 51 sampai 53. Surah ke-10 surah Taha ayat 9 sampai 98. Surah ke-11 surah Al-Mu'minun ayat 45 sampai 49. Kemudian surah Al-Furqan ayat 35 sampai 37. Kemudian surah Syuara telah pun saya sebutkan tadi ayat 10 sampai 68. Kemudian suratul Naml ayat 7 sampai 14. Kemudian suratul Qasas ayat 3 sampai 48. Kemudian surah As-Saffat ayat 114 sampai 122. Kemudian surah Ghafir ayat 23 sampai 27. Kemudian suratul Zukhruf ayat 46 sampai 56. Suratul Dhariyat ayat 38 sampai 40. Kemudian suratul Nazi'at ayat 15 sampai ayat 25. Kalau tak sempat tu, kena view lah semula rakaman ataupun view semula, tengok semula video yang akan di share kepada tuan-tuan dan puan pada pagi ini. Moga-moga kita semua mendapat rahmat dari Allah. Kita semua menjadi manusia yang mengambil iktibar pengajaran kisah-kisah para Nabi alaihissalam, khususnya kisah Nabi Musa, tanggal untuk kita melalui, sempena kita melalui pada 10 Muharram. Moga-moga kita mendapat manfaat, mendapat rahmat, mendapat berkat dari Allah. Mohon maaf salah silap, kekurangan, kelemahan saya bagi pihak mewakili sahabat-sahabat saya dan juga kepada pihak yang menguruskan pengisian kita pada pagi ini. Mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Kita jumpa lagi nanti tuan-tuan dan puan-puan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.